Dan kita lihat sewaktu kes Najib itu pembangkang semua bersatu hati dalam menekan soal kes Najib ini. Yang agak cenderung untuk tidak terlibat cuma PAS pada ketiga itu dalam kes Najib. Ini jelas, ini kita boleh semak dalam semua akhbar-akhbar. Pandangan masyarakat begitulah. Namun sekarang ini kita berhadapan dengan pilihan raya yang saya fikir akan berada bila-bila. Mungkin bulan depan, mungkin lepas bajet. Dan dalam masa yang sama, banyak lagi kes-kes lain yang melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO seperti Zaid Amidi dan juga YB Aziz, ahli Parlimen Baling. Jadi sejauh mana keputusan pilihan raya ini akan mempengaruhi segala macam pendakwaan yang masih belum selesai, termasuk kes Najib, yang ada banyak lagi kes yang perlu Najib hadapi untuk soal 1MDB dan juga penyelewengan duit negara. Mohon sedikit penjelasan Liana, apa naratif pada hari ini? Terima kasih Saudara Anwar. Bila kita bercakap tentang kes-kes yang berjalan, terutamanya sekarang terdapat pelbagai kes yang berjalan di mahkamah membabitkan pemimpin-pemimpin UMNO. Dan juga pada 1 hari bulan 9 ini akan ada pengumuman keputusan Datin Seri Rosmah Mansor juga. Ada satu kes solar. Dan kita perhatikan memang naratif yang dibawa sama ada daripada pembangkang sendiri yang mengatakan kalau PRU diadakan dalam jangka masa terdekat dan sekiranya Barisan Nasional menang pilihan raya, ada besar kemungkinan kes-kes ini akan digugurkan. Ya? Dan kita perhatikan juga pada tahun 2018 bila mana Pakatan Harapan naik juga, ada juga kes-kes yang mereka gugurkan. Sebagai seorang rakyat yang non-partisan, kita akan persoalkan juga. Persoalkan kerana seolah-olah mana-mana kerajaan yang naik tu akan menyucikan geng-geng mereka sendiri. Ya. Jadi kalau itu dilakukan oleh Pakatan Harapan, perkara yang sama juga akan diprediklah, dijangka akan dibuat juga oleh Barisan Nasional sekiranya mereka memerintah semula secara mutlak. Sekarang ni mereka kata ini bukan dia kerajaan kan sebab campur dengan Perikatan Nasional. Jadi memang ada skeptikal perkara itu akan berlaku. Saya tidak menyalahkan. Kalau sebagai rakyat yang memandang ini daripada sudut neutral, kita akan rasa dulu PH buat. Kalau BN buat nanti, you nak cakap apa, you pun buat. Macam tu lah kan. Cuma, saya rasa kita kena faham masalahnya di Malaysia ini, kita terlampau hyper politicize. Semua perkara yang berlaku revolve around politik. Politik mengawal setiap perjalanan pentadbiran negara ini. Kalau kita faham betul-betul konsep demokrasi antara kehakiman dan juga eksekutif, sepatutnya ada pengasingan kuasa. Mereka tidak sepatutnya campur aduk. Walaupun ada pembubaran parlimen, kes di mahkamah akan tetap berjalan seperti biasa. Judiciary dan juga legislator adalah dua cabang yang berbeza. Sama juga judiciary dan juga eksekutif juga dua cabang yang berbeza dan mereka tidak boleh interfere atau kacau ganggu cabang yang lain. Sepatutnya. Ideally tidak boleh. Ideally tidak boleh. Mereka sepatutnya ada elemen pengasingan kuasa dan juga semak dan imbang itu. Saya kalau dah bercakap ideal mengenai demokrasi, prinsip-prinsip pengasingan kuasa, sepatutnya ini yang berlaku. Bermaksud, walau apa pun berlaku dalam konteks politik negara, kes di mahkamah itu perlu diadili sebaik-baiknya di dalam sistem kehakiman yang kita ada, tanpa ada kacau ganggu.
Tapi ini tidak berlaku. Kita lihat di masa Barisan Nasional, pemerintah pun YMDB ditenggelamkan, diletakkan di bawah kapet, ditukarkan pegawai negara, ditukarkan pegawai penyiasat, ditukarkan ketua SPRM. Mereka pun menenggelamkan kes-kes, ada interference di situ daripada segi justice. Dan ketika Pakatan Harapan memerintah, ada satu kes juga berkenaan dengan Lim Guan Eng Banglo juga dilepaskan, digugurkan, kes-kes Rafizi Ramli. Tapi Rafizi Ramli tu sebab kes dia melibatkan kes kondo, lembu dalam kondo, OSA, kita fahamlah dia jadi whistleblower tu, kita boleh faham. Tapi kes-kes macam Banglo tu saya question mark lah kenapa dilepaskan. Patutnya dia fight all the way dalam court sampai dia tidak bersalah tapi dilepaskan. Jadi bila Barisan Nasional ni akan naik nanti, besar kemungkinan perkara yang sama berlaku. Kerana culture di Malaysia ini, orang politik akan kacau ganggu cabang lain. Bagaimana mereka boleh buat? Sama ada mereka menukar peguam negara, sebab every time kita ada kerajaan baru, kita akan dapat peguam negara baru. Dan kena tahu, peguam negara adalah satu-satunya authority di Malaysia yang mempunyai kuasa pendawaan secara mutlak. Orang pun tak boleh question, ya Tuan Hanivel? Tuan Haji Hanivel? Peguam negara, dia mempunyai kuasa mutlak pendawaan. Even Perdana Menteri tak ada kuasa tu, tak, dia seorang sahaja. Jadi bila Perdana Menteri melantik peguam negara, ada besar kemungkinan kalau peguam negara itu lantikan politik, perkara-perkara yang berlaku pada masa lampau juga akan berlaku pada PRU yang akan datang ini bila tertubuhnya kerajaan. Sama juga, mereka juga boleh melantik ketua hakim negara. Tapi apa yang saya perhatikan dalam masa sekarang, Barisan Nasional memerintah dengan PM Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kita jelas nampak tiadanya political interference itu. Kerana mantan Presiden UMNO baru sahaja dijatuhkan hukuman, disabitkan kesalahan ketika Perdana Menteri UMNO sendiri berada di puncak kuasa. Jadi pada saya, sistem kehakiman itu intact, adil di situ. Cuma bila berubah lagi kerajaan, kita tidak boleh menjangkakan apa akan jadi pada masa akan datang. Apa yang rakyat perlu buat ialah mendoakan supaya betul-betul ada pengasihan kuasa itu, supaya mana-mana penjenayah, tidak kira daripada mana-mana parti yang merompak dana negara itu, akan dibawa ke muka pengadilan dan mendapat hukuman sewajarnya di bawah prinsip undang-undang sebenar tanpa ada any interference.